Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu, untuk kita mempelajari ilmu agama sedikit sebanyak, memberikan kefahaman kepada kita untuk kita lebih memahami hukum hakam berkaitan dengan agama, dan insya-Allah dapat memberikan keyakinan di dalam kita melakukan ibadah, iaitu ibadah yang kita lakukan insya-Allah lebih kita yakini dengan sumber dan dalilnya insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian kitab Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaddir Haji Jul Hafizahullah Ta'ala, yang mana pengajian pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, bab berkaitan dengan hadis dhaif, iaitu hadis lemah. Soalan, ada yang berpendapat hadis dhaif adalah hadis maudhu', palsu, dan ada sebahagian yang menyamaratakan, yang meletakkan sama status, sama dari sudut kita beramal dengan hadis palsu, kita buang, kita tinggalkan, maka hadis dhaif pun ada pandangan yang kata kena buang. Oleh itu tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Apakah benar pendapat ini? Maka jawapan yang disediakan adalah berdasarkan pandangan-pandangan ulama mu'tabar di sisi para fuqaha dan muhaddisin, ulama fiqh dan ulama hadis. Pandangan yang mengatakan hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan adalah salah. Tak betul. Pembahagian hadis ni kita tengok hadis dhaif berada pada kedudukan yang ketiga. Jadi hadis ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Jadi yang keempat hadis maudhu'. Ini pembahagian asas lah. Hadis sahih, hadis yang dipakai dalam hukum hakam, dalam perkara-perkara halal haram dan sebagainya. Dan juga hadis hasan juga dipakai dalam perkara hukum hakam, penafsiran Al-Quran dan sebagainya. Dan hadis dhaif dipakai dalam skop yang lebih kecil. Kalau hadis sahih dan hasan dipakai dalam hukum hakam untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, maka hadis yang berkaitan dengan hadis dhaif dia tak boleh dalam hukum hakam. Dia hanya berkaitan dengan perkara yang menggemarkan diri kita melakukan ibadah, dan juga perkara yang menggalakkan kita melakukan sesuatu ibadah, yang disebut sebagai fadail amal ataupun fadilat amalan, dan juga disebut juga sebagai targhib wa tarhib. Ini juga adalah hadis sahih dan hasan boleh pakai. Cuma hadis dhaif dia terpakai dalam perkara ini sahaja. Dia bukan terus kita tengok hadis dhaif kita buang, tak. Apabila ada suatu hadis yang menyuruh kita buat satu amalan dan diberi pahala dengan amalan ini sekian dan sekian, disuruh kita buat satu amalan mendapat ganjaran kelebihan sekian dan sekian, maka hadis tersebut sekiranya dhaif tetapi boleh diamalkan dalam bab fadilat amalan. Kita nak tahu kelebihan daripada kita melakukan sesuatu amalan. Maka sebab itu para ulama dia ada tiga golongan. Tiga golongan ulama yang membincangkan hadis dhaif ni boleh amal tidak. Pertama, mereka terima hadis dhaif ni secara mutlak. Hadis dhaif dia lemah sahaja, tapi kita pakai je, tak ada masalah. Sebab dari sudut penyabitan itu masih ada, walaupun sangat zon, sangat tidak kuat keyakinan penyabitan tersebut, tetapi oleh kerana ada kemungkinan tersebut, kemungkinan
ianya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap diamal. Satu pandangan, hadis dhaif sama je, boleh amal sama dengan hadis sahih dan hasan. Pandangan yang kedua kata tak boleh amal langsung. Ada pandangan yang kata tak boleh amal langsung. Antaranya seperti Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan beberapa yang lain. Itu kata sebahagian ulama lah. Ada yang kata Imam Bukhari dan sebagainya. Itu pandangan mereka. Tapi bila kita tengok Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, kitab dia sendiri pun dia masukkan hadis dhaif, dan maksudnya hadis dhaif pada di sisi dia boleh amal. Dan bila kita tengok dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibn Qayyim pun ada yang dia sebut tentang hadis-hadis dhaif yang dia guna pakai, maknanya hadis dhaif tu boleh dipakai di sisi dia. Ibn Taymiyah pun juga sama dalam kitab Kalimut Thayyib kalau tak silap, juga dia memasukkan hadis dhaif, maknanya di sisi dia hadis dhaif boleh dipakai. Ada yang kata mereka tak pakai hadis dhaif, tetapi bila kita tengok dalam kitab mereka, mereka pun pakai hadis dhaif. Jadi siapa yang tak amal hadis dhaif, yang tak amal secara mutlak? Zaman sekarang golongan yang kita kenali sebagai golongan Wahabi. Golongan Wahabi dia tak pakai. Bila hadis dhaif, tak boleh amal. Bila hadis sesuatu amalan yang sabit dengan hadis dhaif, maka ianya menjadi bid'ah. Bid'ah bukan sekadar bid'ah, tetapi bid'ah sesat, bid'ah dhalalah dan sebagainya. Itu pandangan yang kedua, tak boleh pakai secara mutlak. Hadis dhaif memang tak boleh pakai. Dan pandangan yang ketiga adalah hadis dhaif boleh dipakai dengan syarat tertentu. Ini pandangan jumhur ulama, ulama fiqh, ulama hadis, ulama-ulama yang muktabar mengatakan bahawa hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat dan skop yang tertentu. Yang perlu kita jelas, hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Mengikut ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis ni ilmu mengkategorikan hadis, nak letak istilah hadis sahih, hasan, dhaif, ahad, mutawatir dan sebagainya ni ilmu mustalah hadis. Dalam mengikut ilmu mustalah hadis, hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' hadis palsu. Palsu ni kita tak boleh langsung nisbah pada Nabi. Pasalnya hadis ni dia hadis yang sangat-sangat jelas, ianya direka oleh orang lain, bukan disebut oleh Nabi tapi direka oleh orang lain. Ada seorang lelaki pada satu zaman, kurun masih lagi kurun yang kedua dan ketiga kalau tak silap. Dia tengok orang sekarang sibuk dengan hadis. Hafal hadis, baca hadis, mengajar hadis, ambil hadis, tulis hadis, istinbat hadis, macam-macam pasal hadis. Orang sibuk dengan zikir, sampai kadang-kadang dia tengok orang kurang dengan Al-Quran. Maka dia pun reka hadis-hadis tentang kelebihan baca surah sekian. Dia baca pula hadis, dia reka cipta satu hadis kelebihan baca surah sekian. Baca surah yang ni, surah yang tu, dia reka semua, sebar habis. Sehingga bila keluar daripada mulut dia, orang lain yang dengar, anak murid ke apa ke, yang dengar, dia anggap hadis ni betul, maka dia sebarkan. Bila sebar sampai satu masa, orang tengok, hadis ni tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Ulama-ulama hadis tak pernah dengar hadis. Maknanya direka. Dah bila direka, ianya bukan disandarkan pada Nabi. Dia disandarkan secara palsu. Pendustaan, penipuan. Dia kata Nabi SAW bersabda. Memang niatnya baik. Niat baik lah, nak suruh orang baca Al-Quran. Tetapi mereka hadis, itu adalah satu perkara yang dilarang dalam agama. Nabi SAW bersabda, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta ke atas Nabi, sesiapa yang berdusta ke atas Nabi SAW, maka sediakanlah tempat duduknya di dalam api neraka, daripada api neraka. Jadi tak boleh kita reka satu hadis sandar pada Nabi, tak boleh.
tak dibenarkan. Tetapi ada orang begitu. Maka hadis palsu ni, ini keadaannya. Yang mana penyabitannya langsung tidak kepada Nabi. Dianya direka oleh orang lain, Nabi pun tak tahu hadis tu. Maka itu hadis palsu, tak boleh amal. Tak boleh kita ambil hadis palsu, kita letak pada kitab-kitab. Tetapi oleh kerana masyhurnya hadis palsu ini, ada satu kitab hadis, kitab tafsir, yang mana dalam tafsir dia letak hadis palsu ni pada awal ataupun akhir surah, awal ataupun akhir tafsir surah, nak menceritakan kelebihan mengamalkan ataupun membaca surah sekian dan sekian. Yang mana dia tak perasan bahawa hadis itu palsu. Dia tak perasan. Dia sendiri tak perasan. Sebab masyhur sangat hadis tu. Itu hadis palsu. Kita kena jelas yang mana hadis palsu. Maka ulama kemudian dia tengok ni hadis palsu. Dia kata mungkin penulis terlupa, tak perasan bahawa hadis ni palsu, maka kita kena bagi perhatian, ini tak boleh diriwayatkan. Sebab bila nak diriwayatkan, kita kata Nabi bersabda ataupun diriwayatkan bahawa. Itu sirah tamrid. Jadi kita nak meriwayatkan sesuatu hadis, mesti ada penyabitan kepada Nabi SAW. Hadis palsu langsung tak boleh dinisbahkan kepada Nabi. Adapun hadis sahih, hasan, dhaif, ini cerita lain. Hadis sahih maknanya dari segi penyabitan itu, dari segi kita nilai saluran ataupun rantaian hadis tadi itu, kita tengok semuanya bersandar, bersambung dengan baik. Dan orang tersebut, orang yang melafazkan hadis tersebut, orang yang kuat ingatan, boleh dipercayai dan sebagainya, maka hadis tersebut jadi sahih. Apabila rantaian pembawa berita ataupun pembawa hadis tadi, ada seorang yang lupa, terkenal lah dia ni mudah lupa. Orang ni, kita cakap lain, dia cakap lain. Manager kata ada meeting pukul 2.30. Okey. Tak apa, saya bagi tahu orang lain. Dia pun tulis WhatsApp, meeting pukul 3.30. Memang terkenal lah dia tu jenis lupa. Dia orang kata 2.30. Dia okey. Lepas tu kemudian dia tulis 3.30. Memang terkenal. Maka orang yang macam ni lemah dari sudut ingatan dia. Tapi kadang-kadang dia okey, boleh percaya. Boleh dengar lah cakap dia tu. Apa yang orang pesan, apa yang disebut, sama dengan apa yang disampaikan. Maka orang ni, orang yang meriwayatkan hadis begini ni, dia hasan. Hadis tersebut jadi hasan. Dia tak sahih. Dia tak begitu kuat sampai sahih. Tetapi oleh kerana ada kelemahan pada perawi tadi, dia jadi hasan. Dia ada satu lagi, orang yang sangat kurang. Dari segi hafalan kurang, dari segi keadilan ataupun kesiqahan dia pun kurang, maka hadis tersebutlah yang menyebabkan jadi dhaif. Kita nak tanya, dia dapat berita betul ke daripada manager? Betul ke dia dapat? Dapat betul, cuma yang dia cerita tu mungkin yang berubah. Dan selalunya berubah. Bila dia tak bawa catatan, dia sampaikan balik, dia berubah. Maka orang yang begini, dia cerita tu penyabitan berita betul, memang betul ada. Berita tu betul. Cuma detail berita tu kadang-kadang berubah sebab dia lupa. Kadang-kadang je, bukan selalu, tapi kadang-kadang. Dan orang kenal dia memang jenis pelupa. Sehingga kalau bos suruh dia buat apa-apa, bawa kertas, saya nak cerita ni, awak tulis terus. Kalau tak, awak lupa. Bos tahu dah perangai dia begitu. Maka orang yang begini, periwayatan dia dhaif. Periwayatan dia dhaif. Dari segi penyabitan, betul ke ada berita ni? Ada. Berita ni betul ada. Cumanya, dari segi nak sabitkan berita tersebut, oleh kerana perawi tadi, orang yang membawa berita tu jenis lupa, maka dia hadis pengkhabaran dia tu jadi dhaif. Ini yang kita nak kenal, mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Kalau sahih tak ada masalah. Orang ni memang TikTok. Memang ingatan dia kuat. Kita pergi kedai mamak, makan 10 orang. Setiap orang tu order lain-lain. Saya nak mi goreng mamak, tak nak mamak. Saya nak tom yam, tak nak sayur.
Saya nak kopi suam kurang manis. Kawan tu nak kopi suam manis. Yang ni pula nak nasi goreng Cina. Yang ni pula nak nasi goreng Pattaya, tak nak telur. Lain-lain semua. 10 orang tu lain. Dia dengar, dia ingat, dia pun pergi order, yang sampai tu sama. Ini orang yang kuat ingatan. Dia tak catat. 10 orang order berbeza-beza. Dia ingat, dia tak catat. Dia pergi bagi tahu tukang masak, tukang buat air. Yang sampai biji sama macam yang orang order. Ini orang kuat ingatan betul. Dia orang yang begitu, yang meriwayatkan hadis tu, dia hadis tu sahih. Tu nak bagi contoh. Kalau orang yang kedua ni dia order tak catat juga. Kalau dia catat pun, dia catat dah. Nasi goreng Cina sampai nasi goreng kampung. Nampak sama, rasa tak sama. Ni. Dalam 10 order tu adalah 2 order yang salah. Kadang-kadang 1 order yang salah. Ni hadis hasan. Ini hadis hasan. Nak bagi perumpamaan, biar kita tahu beza hadis ni. Kemudian hadis dhaif macam mana? Hadis dhaif ni 10 orang order, 5 tu salah order. 5 tu salah. Orang minta kopi, dia bawa Nescafe. Orang minta teh ais, dia bawa teh ais. Memang lagi betul lah. Yang lain okey. Ada 5 order masalah, kena buat balik. Jadi maknanya sumber dia dapat sumber betul, pergi datang balik, jadi lain. Jadi lain. Sikitlah beza. Tak adalah orang order teh ais, dia bawa batu. Tak adalah dia bawa batu. Maknanya dia bawa juga air, tapi berubah sikit sebab ingatan dia kurang. Maka hadis ni dhaif. Yang dipasung macam mana? Hadis palsu, orang order mi goreng, nasi goreng, teh ais apa semua, dia bawa pizza. Yang orang order air apa semua, dia bawa aiskrim. Ini lain terus. Lain terus daripada apa yang dia order dengan apa yang sampai, lain terus. Apa yang datang daripada Nabi dengan apa yang dia dapat, dia sampai pada orang lain balik, jadi lain. Ni bukan kata hadis ni apa sahih, hasan, dhaif. Dia hadis ni dia lebih teruk lagi, dia panggil tersangat dhaif. Hadis yang tersangat dhaif. Kalau maudhu', memang orang tak order, dia pergi hantar. Orang tak order, dia mari hantar makanan. Dia kata awak ada order ni. Saya tak order lagi ni, sebab awak duduk. Tak ni awak order. Ni dia memang dia reka sendiri lah. Orang tak order, barang dah sampai. Ini hadis maudhu' dia panggil, hadis palsu. Pengkhabaran yang palsu. Jadi ini kita kena kenal peringkat-peringkat hadis. Jadi hadis sahih, hadis hasan. Hasan ni dia lemah sikit pada sahih. Dia boleh guna hukum hakam, tafsir Al-Quran, sirah dan sebagainya, amalan, semua boleh guna. Hadis dhaif, hadis dhaif ni sebab masalah dari sudut di perawi tadi tu, maka dalam bab hukum hakam ni tak boleh pakai lah. Sebab apa tak boleh pakai? Sebabnya kalau pakai hadis dhaif dalam hukum hakam, risaunya hukum hakam jadi berubah kerana hadis dhaif. Orang yang meriwayatkan jadi lupa. Takutnya jadi hadis tu berubah sebab kita ambil hadis dhaif. Maka tak boleh hadis dhaif dalam bab hukum hakam, tapi dalam bab fadilat amalan boleh, tak ada masalah. Contoh, man qara'a suratu Yasin fi lailati Jum'ah ghafara lah. Siapa yang baca Yasin pada malam Jumaat, dia ampunkan dosa dia. Hadis ni dhaif. Boleh amal. Apa yang masalah? Tak ada masalah. Siapa baca Yasin? Boleh ke baca Yasin? Ada ke Yasin ni sebenarnya tak boleh amal, tapi sebab hadis dhaif suruh kena amal. Gitu tak? Yasin memang boleh baca. Cuma dalam hadis ni suruh baca malam Jumaat. Boleh ke? Bercanggah dengan syarak? Tak bercanggah. Dia ampunkan dosa. Salah ke? Kalau baca satu ayat, satu surah, diampunkan dosa. Salah ke? Tak salah. Boleh je amal. Maka hadis dhaif dalam bab nak menggemarkan kita dengan amalan, itu dibolehkan. Atau nak menganjurkan kita buat satu perkara. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang nak mati di kalangan kamu, ataupun orang yang telah mati di kalangan kamu.
Tak ada sebut pun kelebihan, tapi anjuran buat satu amalan yang mana dinisbahkan hadis tersebut dan hadis tersebut adalah dhaif, maka boleh ke tidak amal? Boleh. Di sisi Imam Abu Daud dan sebagian ulama, hadis ni tidak dhaif, hadis ni hasan. Tapi yang kata dhaif, boleh ke? Boleh. Baca Yasin pada orang yang nak mati dan orang yang telah mati, itu ada hadis. Yang kita sebut perbahasan ini kerana perkara-perkara ini dituduh bid'ah, sesat, amalan sesat, amalan yang menyebabkan seseorang pengamal masuk api neraka kerana hadis ni dhaif. Ini yang kita nak kata. Hadis yang dhaif boleh diamalkan di sisi jumhur ulama. Boleh beramal. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar, qala al-ulama'u minal muhaddithina wal fuqaha wa ghairihim yajuzu wa yastahabbu al-amalu fil fadaili wa targhibi wa tarhibi bil hadithi dhaif ma lam yakun mawdu'an wa amma al-ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wal nikahi wat talaqi wa ghairi dhalik fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih awil hasan illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min dhalik. Imam Nawawi sebut para ulama daripada kalangan ahli hadis dan ahli fiqh, dan selain daripada mereka mengatakan boleh dan digalakkan beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail amal, kelebihan bagi suatu amalan. Targhib, menggalakkan untuk beramal dengan sesuatu. Wa tarhib, untuk mengancam seseorang daripada melakukan sesuatu maksiat, sesuatu dosa. Boleh diamalkan hadis dhaif dalam bab ini, selama mana ia tidak jadi hadis maudhu'. Maknanya hadis, kalau dia tak jelas hadis maudhu', selagi dia dhaif, boleh amal. Boleh amal. Dan ada pun hukum hakam seperti halal haram, jual beli. Hadis sahih kata tak boleh jual perkara, jual, contohnya jual beli yang sekian. Tiba-tiba hadis dhaif kata boleh, maka hadis dhaif tak boleh digunakan dalam bab tersebut. Halal haram, jual beli, nikah, talak dan sebagainya, hadis dhaif tak boleh pakai. Dalam bab perkara-perkara seperti ini, hadis yang boleh dipakai adalah hadis sahih dan hadis hasan. Kecuali apabila berada dalam keadaan ihtiyat, berhati-hati pada suatu perkara demikian itu. Jadi makna kata, dalam hal-hal yang agak ketat dalam agama, seperti halal, haram, hukum hakam, jual beli, nikah, talak dan sebagainya, tak boleh amal hadis dhaif. Walaupun ini pandangan jumhur ulama. Ada sebahagian ulama kata boleh, seperti Imam Abu Daud, Imam Abu Hanifah, dia pakai hadis dhaif kalau tidak ada dalam satu bab. Dalam satu bab ini tak ada hadis sahih hasan, ada hadis dhaif ada, maka hadis dhaif dipakai oleh sebahagian ulama. Hadis mursal contohnya, sebahagian daripada hadis dhaif dipakai oleh sebahagian ulama, dipakai oleh Imam Syafi'i dengan syarat tertentu. Mana hadis dhaif bukanlah suatu hadis yang dibaku sampahkan, tidak. Sebagian orang, hadis, dia kata hadis perkara ni bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat. Buat apa baca Yasin bid'ah? Dia tak ada hadis. Dia baca hadis daripada Bukhari, riwayat Baihaqi, riwayat Asbahani dan sebagainya. Bila baca hadis, dia kata hadis ni dhaif. Dah ada hadis. Ada hadis, walaupun dhaif, dia tak jadi bid'ah. Boleh amal di sisi jumhur ulama. Jadi kita kena faham betul-betul. Sebab yang menjadi krisis di dalam negara kita ni, bila ada suatu hadis, walaupun hadis itu dhaif, dia kata tak boleh amal. Jadi sama dengan hadis maudhu', tak boleh amal, hadis dhaif pun tak boleh amal. Ini salah. Dari sudut jumhur, fuqaha, muhaddisin, para ulama mu'tabar, hadis dhaif boleh diamalkan seperti mana disebut oleh Imam Nawawi, ma lam yakun maudu'an, selagi mana tidak jadi hadis tersebut palsu, boleh diamalkan. Allamah al-Muhaddis Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail
menyebutkan bahawa para ulama ahli hadis dan lainnya sepakat bahawa hadis dhaif dapat dijadikan pedoman dalam masalah fadail amal. Di antara ulama yang mengatakannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Mubarak, Imam Sufyan As-Sawri, Amba'ari serta ulama lainnya. Malah ada yang menyatakan bahawa mereka pernah berkata, apabila kami meriwayatkan hadis berkaitan perkara halal ataupun haram, maka kami akan agak berhati-hati, lebih tegas dalam menentukan hadis berkaitan dengan halal haram. Akan tetapi apabila kami meriwayatkan hadis tentang fadail amal, maka kami melonggarkannya. Maknanya hadis dhaif pun boleh digunakan dalam berkaitan dengan perkara fadail amal. Maka inilah yang kita kena faham, kena jelas tentang perbezaan hadis. Sebab saya tengok dalam media sosial, bila ada orang tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang amalan ini? Dia kata tidak ada hadis sahih tentang amalan ini. Dia nampak bijak, nampak hebat. Oh, ni ulama hadis ni, tidak ada hadis sahih. Macam dia dah kaji 1 juta hadis. Macam dia dah hafal 1 juta hadis macam Imam Ahmad. Sedangkan bila kita kata tak sahih, kalau ada hadis hasan boleh amal. Kalau kata tak sahih, kalau ada hadis hasan tetap boleh amal. Kalau tak ada hadis hasan lah, betul lah hadis ni dhaif. Dia ada satu hadis dhaif yang disebut oleh para ulama, iaitu satu imam Quraisy, satu imam daripada kalangan Quraisy yang ilmunya akan meliputi seluruh bumi. Satu hadis dhaif. Imam daripada kalangan Quraisy yang ilmunya meliputi seluruh bumi. Hadis ni dhaif. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh ramai ulama. Diriwayatkan oleh pelbagai jalur rantaian hadis. Dan ianya semua dhaif. Kalau kita kata begitulah. Semua dhaif. Tetapi setiap hadis yang dhaif itu bila dikumpulkan, dia menguatkan di antara satu sama lain. Maka disebutkan oleh para ulama, hadis ini ketika bersendirian dia dhaif, tapi kalau dikumpulkan semua hadis yang dhaif tadi, dia menguatkan di antara satu sama lain, maka dia jadi naik darjatnya hasan, yang disebut oleh para ulama hasan li ghairih. Maka hadis tersebut tetap diamalkan. Siapa ulama imam yang mana daripada kalangan Quraisy ilmunya meliputi seluruh alam? Ini disebut oleh seluruh ulama daripada zaman dulu hingga sekarang. Imam tersebut adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang asal keturunan dia Quraisy. Moyang dia sama dengan moyang Nabi SAW. Keturunan Quraisy. Ilmunya meliputi seluruh alam. Itu diakui oleh seluruh ulama. Bukan ulama mazhab Syafi'i je. Ulama mazhab Hanafi, ulama-ulama lain yang ada pada zaman Imam Syafi'i, murid dia dan guru dia sendiri mengatakan bahawa kamu yang aku rasa adalah orang yang akan memenuhi hadis ni. Iaitu Imam Syafi'i ilmunya akan meliputi seluruh alam dan terbukti hingga sekarang. Hadis ni kalau kita kata dhaif, tetapi ulama-ulama faham hadis ni bila dikumpul sanad hadisnya hasan dan dia ada realistik. Ada orang yang betul-betul memenuhi syarat hadis ni ataupun memenuhi tuntutan hadis ni, iaitu Imam Syafi'i. Dan ulama daripada zaman Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i, kemudian daripada itu dan kemudian daripada itu, kurun berkurun mengatakan hadis ini merujuk kepada Imam Syafi'i. Ini yang kita tak boleh baku sampahkan hadis dhaif. Sebab hadis dhaif bila kumpul sanad dia boleh jadi kuat. Sebab itu kena beza di antara hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Sebab itu bila kita tanya hukum, kalau ustaz tu tak sebut hadis ni palsu, maknanya ada peluang lagi nak amal. Memang ada hadis yang tersangat dhaif tak boleh amal, tapi biar dia jelas sebut hadis. Kalau dia sekadar sebut tak sahih, belum tentu tak boleh amal. Sebab hadis hasan memang bab hukum hakam pun boleh amal.
Bab halal haram, bab nikah kahwin, bab jual beli boleh amal hadis hasan. Bila kata hadis ni tak sahih. Tapi ramainya orang nak lepas diri, dia tak kuasai sangat, dia tak hafal sangat hadis. Bila kata orang tanya apa pandangan ustaz tentang hadis, hadis ni tidak sahih. Tak sahih dia tak boleh amal. Dia kena jawablah betul yang manakah darjat tersebut. Kalau hasan, hasan mana? Hasan li zati, hasan li ghairi. Kalau dhaif, dhaif yang mana? Kalau sahih, sahih yang mana? Dhaif ada pecahan. Ada ulama kata belasan pecahan. Ada hadis munkar, ada hadis mu'dhar, ada hadis begitu, macam-macam pecahan. Yang tersangat dhaif ada, yang palsu ada. Antara hadis dhaif adalah hadis palsu, yang sangat-sangat dhaif adalah hadis palsu. Jadi banyak pecahan hadis dhaif ni. Jadi nak biar kalau kata hadis dhaif, dhaif yang mana? Baru kita faham yang mana tak boleh amal. Kalau dia nak petikai amalan kita. Tapi kalau sekadar Ustaz, apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Hadis ni dhaif, hadis ni tak sahih. Hadis tak sahih pun boleh amal. Sebab hadis ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau dia kata hadis dhaif, Imam Nawawi kata boleh amal. Itu kita kena faham dalam perkara ini. Jangan mudah-mudah ambil pukul rata macam tu, tak boleh. Suatu peringatan berguna, yang ni last, pembahagian hadis. Hadis ada dua pembahagian, makbul dengan mardud. Hadis yang diterima dengan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima, hadis sahih, hasan, dhaif. Kemudian hadis yang tak diterima, hadis yang di bawah tu dia ada tersangat-sangat dhaif. Contohnya hadis munkar, hadis maudhu', dan beberapa banyak pecahan hadis dhaif yang sangat dhaif, yang tak boleh amal. Itu ada lagi hadis yang dipanggil hadis yang ditolak. Ini adalah pembahagian yang disebut oleh para ulama muhaddisin sejak dahulu lagi. Ia telah diterima oleh semua ulama Islam. Pembahagian inilah pembahagian yang betul. Adapun pembahagian yang salah adalah mengkategorikan terus hadis dhaif ni hadis yang ditolak. Tolak terus. Kalau tolak terus, kita nak tahu siapakah ulama muktabar. Kalau dia sekadar sebut, boleh je sebut mana-mana. Tapi yang muktabar macam Imam Ibn Hajar, Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya lah. Imam yang muktabar, yang mana ada autoriti yang kata hadis dhaif memang tak boleh amal langsung. Tak ada. Ulama sama ada dia pakai terus secara mutlak, ada sebagian ulama dia pakai je sebab dalam bab ini tak ada hadis lain, maka hadis dhaif boleh diamalkan. Saya tesis di UKM saya buat tajuk tentang pengamalan hadis dhaif dalam hukum hakam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam hukum hakam di sisi umum tak boleh amal hadis dhaif, tapi sebenarnya bila kita tengok dalam kitab contohnya Bulughul Maram dan beberapa kitab hadis hukum, hadis ahkam, yang mana hadis ni dia sebut hadis hukum. Tetapi bila tengok, rupanya dhaif. Macam mana hadis hukum diambil hadis dhaif? Ini yang kita tak capai. Ini orang awam tak capai lagi tahap ni. Yang mana sebenarnya dalam bab tertentu, hadis dhaif dia diamalkan bukan kerana dia dhaif, tetapi dia ada bab lain lagi. Dia ada berkaitan dengan qawaid fiqhiyah. Dia ada berkaitan dengan usul. Dia ada berkaitan dengan sumber-sumber hukum yang lain yang bersesuaian dengan hadis dhaif tersebut. Maka hadis dhaif tersebut masih boleh diamalkan apabila ada bersesuaian dengan yang saya sebut tadi. Qawaid fiqhiyah, sumber hukum-hukum yang lain. Bila dia selari, maka hadis dhaif tadi masih diamalkan. Ada dalam kitab syarah-syarah Bulughul Maram dan sebagainya. Ini disebut oleh para ulama. Maknanya bukan mudah-mudah hadis dhaif tak boleh. Tak, bukan begitu. Ulama bila dia melihat pada hadis, walaupun dhaif, ada nilainya. Di mana nak amalnya, bagaimana nak amalnya, sampai tahap tu. Dia bukan ambil buang macam tu je. Tidak. Setakat itu saja. Kita sambung pada bulan hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.